Jadi kepada anda, sesamalah kita di bulan mulia ni, sesamalah kita berfikiran positif, kerana masing-masing ada cara masing-masing untuk melapah daging. Jadi ini antara kita kongsikan sikit suasana warga Rohingya di Malaysia bagi menyambut Aidiladha ini. Cik Farouk kat situ tu, Bif? Beri je, Bif. Okay. Cik Farouk kat sini. Okay, terima kasih Cik Farouk. Jadi Cik Farouk, mungkin boleh kongsikan dekat kami sikit lah. Cik Farouk sebagai pengurusi, jadi mungkin boleh kongsikan sikit lah suasana program di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidiladha semua rakyat dan juga jadi mungkin boleh kongsikan sikit macam berapa ekor lembu yang dikorbankan pada hari ini untuk kawasan ini saja. so untuk kawasan ni saja hari ni ada 2 ekor. Yang ni pun kami adalah 250 keluarga di area Ampang Taman Lemah Maju. Dan juga kami adalah kutip duit pada semua family. So dan sebab kita kan tak mampu nak buat korban untuk seekor lembu macam tu, kita tak mampu sebab sebagai seorang pelarian kami ni tidak boleh bekerja sini. Kalau mengikuti undang-undang Malaysia, seorang pelarian tidak dibenarkan bekerja. Walaupun tidak benarkan kerja, alhamdulillah disebabkan rakyat Malaysia untuk diorang adalah hati yang terbuka pada pelarian, walaupun di Rohingya, walaupun di Syria, walaupun daripada Afghanistan, walaupun daripada negara mana-mana pun. So alhamdulillah diorang ada masih buka hati untuk pelarian. So untuk diorang kami adalah boleh buat kerja yang part time, so boleh dapatkan duit sedikit untuk survive di Malaysia. Dan first selalu saya kalau dekat mana pun saya selalu setiap kali saya ada ucap satu ni, saya nak apa, kami pihak daripada pelarian Rohingya, kami mengucapkan terima kasih pada rakyat Malaysia dan juga kerajaan, walaupun diorang belum sign di PPB 1967 dan 1951 UN Convention, tapi masih diorang bagi tempat transit, tempat tinggal pada pelarian di sini. So kita bersyukurlah, alhamdulillah. Hari ini kami nak buat agihan pada 250 family dan juga kami ada agihan lagi pada 12 hari bulan. Itu adalah daripada pihak Global Peace Malaysia organisasi. So diorang ada akan bagi 2 ekor lagi untuk kawasan lain, kawasan Sentul dan juga kawasan Ampang. Cik nak tanya juga, berapa seekor lembu tu dikutip daripada keluarga anggaran kos pembelian lembu tu? Untuk seekor kita 5,000, 10,000. So bukan sahaja daripada keluarga di sini ada Ampang, ada juga yang rakyat Malaysia yang
dia macam dia orang ada bagi juga duit pada kami untuk buat korban. Jadi macam ni, program ni adakah yang kali pertama dilakukan oleh pihak di sini atau dah banyak kali dah sebelum ni? Ini adalah kali ke pertama. So kalau kata tahun lepas kami buat agihan sebab kami dapat lembut tu daripada pihak Global Peace Mission Malaysia dan juga My Fund Action dan adalah For Needy. So tahun lepas. So sebab tu tahun ni kemungkinan Allah bagi rezeki pada kita. So sebab tu bila kita tak dapat berita daripada pihak NGO mana tu, so kami kutip sendiri daripada keluarga dan macam tu bagi ya. Jadi macam apa perasaan you bila sambut idea Adha dekat sini? Adakah ini yang pertama kali sambut ataupun bukan kata kalau contoh ada orang dekat sini duduk dah 10 tahun lebih, dah 5 tahun lebih. So of course kita buat sambut raya Aidilfitri, raya Aidil Adha kat sini. Kalau untuk kita ni tu yang hari raya tu dia sedih untuk kami. Sebab apa, setiap orang dia nak sambut raya tu dalam negara diri. Terpaksa kami kena lari daripada negara diri sebab tu hari ini mungkin nasib kita ada di Malaysia, mungkin Tuhan buat rezeki kita di Malaysia. So sebab tu kami sambut raya tu di Malaysia. Lagi satu tu kalau nak bagi tahu pasal kita punya negara tu, kalau dekat sana kita punya keluarga ada. Contoh saya seorang je duduk di Malaysia. Saya punya keluarga dekat tempat lain. So itu kesedihan besar bila kita tak dapat jumpa mak, bila kita dapat jumpa ayah. So itu adalah kesedihan besar untuk kita. Tapi walaupun macam mana pun, alhamdulillah kita kena bersyukur untuk dapat tinggal di sini dan juga alhamdulillah macam mana pun kami boleh makan juga. Macam mana keadaan mereka kat sana sekarang ni? Keadaan sana masih lagi teruk. So sebab itulah, sebab untuk negara diri kami nak balik juga. Bukan kami datang ke sini kami nak duduk sini nak cari tempat tinggalan, bukan macam tu. Kalau sekarang boleh, kami nak balik sekarang pada negara diri. Kami balik untuk nak save life, kami terpaksa tinggal negara lain. Bila kita keluarga semua sama-sama, kita boleh bila kita raya kita pergi ayah, kita makan dengan tu lagi bila kita itu yang mana boleh sampai depan asal tu boleh ada posisi bila ada pada sebenarnya kan kalau pada boleh kalau boleh lain bukan dengan saja kalau pada mencari pada akan sih cuma keluar itu kami sendiri sampai kalau orang kalau kalian boleh ada dan apa tu kita ada tu kalau boleh nak sendiri baik kalau kita baik kita nak kita di dan kita so aku tu ini tadi tapi saya nak kita So kami kalau nak request apa-apa kami boleh request by UNHCR sahaja. Selain itu kami tidak ada hak nak request pada siapa. More than 200. Saya registered dan unregistered lah. 200,000. Ya. Jadi macam mana mungkin ada juga tak nasihat kalau kepada warga Rohingya yang lain yang berada di Malaysia, sebab kita tahu sekarang ni ada ketika Malaysia memandang buruk terhadap warga Rohingya. Itu adalah daripada Selayang. Pihak Selayang tu dekat sana ada dua jenis. Kalau walaupun kita daripada Myanmar Muslim, dia orang ada dua etnik beza. Myanmar Muslim tu dia orang ada boleh pemegang kad pasport Myanmar. Kalau warga Rohingya tu kita daripada Arkan State. So dia ada negeri tu beza. Itu kena faham sikit. Kalau awak pergi tanya aja, dia orang tak boleh cakap bahasa kita. Bahasa kita lain, bahasa dia orang lain. So mungkin rakyat adalah fikir bila dia orang cakap dia orang pun daripada Myanmar. So mungkin dia orang ingat dia orang pun daripada ini komuniti Rohingya juga. So sebab tu nama kita untuk dia orang nama kita pun jadi buruk.
So that's why like we are working with our youths, and we already involved with Malaysian Ambient Malaysia, then youth ministry and other youth organization as well, that to motivate them to don't involve in crime, to don't do any bad work. So in the Rohingya have ada dua kumpulan yang berbeza. Dia daripada pihak Myanmar, daripada Myanmar Muslim dan juga Rohingya Muslim. Dia ada dua jenis. So itu kita kena fikir. Kalau awak tengok area Selayang tu, 90% is Myanmar Muslim. Dia orang cakap bahasa Burmese. Bahasa dia orang tu lain. Kalau bahasa kita itu like Chittagongya language, it's like Rohingya language. It's our own language. So kalau kita cakap dengan dia orang takkan faham. Macam orang KL dengan orang Kelantan. Kalau Kelantan bahasa dia lain, kalau KL bahasa dia lain. So macam tu. Kalau bila orang KL cakap, kalau dia cakap bahasa Kelantan baru dia faham. Kalau dia cakap KL tu dia macam dia tak akan faham. So sekarang kami pun sama juga, kami pun macam tu juga. Dia orang daripada Myanmar betul-betul, tapi negeri dia orang tu lain. Okay, faham. Jadi maksudnya mereka tak boleh lah, rakyat Malaysia jangan memandang satu untuk dia orang like kami ada berkenalan dengan dia orang punya community leader. So kami setiap masa kami bagi tahu pada dia orang, janganlah buat kerja yang buruk. Jangan buat lebih. Tolonglah. Sebab apa? Untuk korang nama kita jadi buruk. So kita memang cuba dengan belia-belia orang muda dan Rohingya, macam mana kita cuba untuk dapatkan kita punya durable solution. Ya, kita ada hak untuk fight, tetapi kita boleh fight dengan UNHCR sahaja. Itu yang setiap masa kita ucap di mana-mana. So the last kali, dan saya nak ucapkan Selamat Raya Aidil Adha pada semua rakyat Malaysia dan juga kerajaan, dan terima kasih sangat-sangat pada rakyat Malaysia dan juga kerajaan untuk bagi tempat tinggal di sini pada orang pelarian. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada penonton Malaysia Gazette. Tadi baru saja selesai maksudnya interview bersama dengan pengerusi Rohingya di iaitu pengerusi Rohingya Youth Development Forum. Jadi kepada anda, di sini saya sedang berlintas langsung di Ampang, iaitu Lembah Maju Ampang di sekitar Pantai Indah, bagi menyaksikan suasana warga Rohingya di sini melapah lembu dan mengagihkan daging-daging lembu ini kepada 250 ahli keluarga yang bertempat di sini, dan hasil-hasil daging lembu ini adalah hasil daripada kutipan mereka sendiri, yang diberikan oleh mereka sendiri, dan juga ada sedikit sumbangan daripada wakil-wakil NGO untuk mereka membuat korban yang pertama kali pada tahun ini. Sebelum ini mereka hanya mendapat daging-daging korban ini daripada wakil-wakil NGO, namun tahun ini pertama kali mereka sendiri mengumpul wang sumbangan daripada 250 ahli keluarga untuk mengorbankan 2 ekor daging lembu. Baiklah, kepada anda, saya kira itu sahaja dahulu laporan saya di sini. Jadi kepada anda, untuk dapatkan info yang lebih terperinci, anda boleh layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidil Adha.